من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya nak cerita sikit pasal air. Okay. Selama beberapa minggu ni, 2-3 minggu ni saya buat sedikit pembacaan dan research pasal air. Pasal ada orang tanya penapis air mana yang bagus, kan? Penapis air yang terbaik, yang bagus, kan? Tak semesti yang mahal bagus, tak semesti. Kadang-kadang yang murah pun sama kualiti dengan yang mahal, ataupun ada yang lebih baik. So kita kena tengok ciri-ciri dia lah, ciri-ciri spesifikasi dia, kan? Ada beberapa ciri-ciri. Tapi pagi ni saya bukan nak cerita pasal penapis air, sebab saya buat research pasal penapis air, lepas tu jump into research pasal khasiat air, benefit air dan pelbagai bentuk air. Ada bentuk air yang boleh dimanfaatkan, ada bentuk air yang kurang dimanfaatkan oleh sel kehidupan, oleh tubuh kita, oleh tumbuh-tumbuhan, pokok, hasil pertanian, dan juga haiwan. Maksudnya sel-sel kehidupan yang boleh memanfaatkan air. Kita nampak air semua sama, kan? Kita cerita pasal air dulu. Ni teknologi air yang Allah Ta'ala cipta, kan? Air benda yang alamilah, yang disediakan Allah Ta'ala, kan? So yang mesin penapis tu kemudian lah, sebab kita kena tahu basic dia punya sains dia, sains tentang air. Walaupun ada saintis, doktor yang agak kurang bersetuju, dia skeptikal, tapi kita kena lontarkan jugalah sains tentang air ni, sebab kita lihat memang ada dari segi kesannya tu, memang ada kesan, dia memberi kesan, kan? So that's why ada beberapa saintis yang mengkaji benda, kenapa air begini memberi kesan yang lebih kepada kualiti sel hidupan, tapi air begini kurang, kan? Okey. Selalu kita sebut sebelum ni, yang kita bincang, air, kita minum air untuk menghidratkan sel, bukan just minum air untuk hilangkan dahaga, haus, tekak, kan? Tapi sebenarnya di dalam tu proses yang berlaku ialah air diserap ke dalam sel untuk menghidratkan sel, untuk diguna sebagai bahan intermediate, bahan bahan perantara lah, medium untuk proses metabolisme dalam sel, proses biochemical reaction dalam sel, biochemical pathway yang memerlukan enzim. Jadi mesti ada air. Tak ada air, proses-proses kehidupan ni untuk menyediakan fungsi sel, fungsi tisu, fungsi organ dalam tubuh kita tak akan berlaku. So air adalah punca kehidupan untuk sel dan juga tubuh kita. Dan kita dah ketahui bahawa tubuh kita terdiri daripada secara purata 70%, dalam 65 ke 75%, gitulah, lebih kurang 70% tubuh kita beratnya terdiri daripada air. So maknanya bahan utamalah air. Tanpa air kita boleh mati dalam masa beberapa hari, lebih cepat mati daripada kalau kita tanpa makanan. Tanpa makanan kita boleh survive lebih lama, lebih lama lagi.
Sebab kita ada stok lemak, kita ada stok protein, boleh produce gula untuk digunakan, hasilkan tenaga untuk pergerakan organ-organ kita, tubuh kita. Tapi kalau air tak ada, kan, sel tak ada air, otak tak boleh berfungsi, kan, otot tak boleh berfungsi, jantung, kan, enzim, protein, nak mencernakan makanan, nak buang besar pun tak boleh, nak buang toksin-toksin yang larut air dalam air kencing pun tak boleh, kan. Peluh tak boleh. Kalau tak peluh tak boleh, badan kita akan overheating, kepanasan lah, kan. Air ni perlu untuk menyejukkan badan kita. Sebab tu bila kita lakukan pergerakan yang aktif, badan kita metabolisme sel meningkat, menghasilkan haba. So darah akan pergi ke permukaan kulit lebih cepat untuk menyalurkan air melalui liang peluh dan keluar peluh. Dan air ini sejak ke udara dan membawa haba sekali dan menyejukkan badan kita dan menstabilkan suhu tubuh kita, kan. Sepentingnya air. So banyak semua proses dalam sel kita memerlukan air sebagai medium, dan dia juga yang sebagai bahan yang utama, kan. Alright. Tapi air ni rupanya ada ciri-ciri dia, ciri, kan. Kita tahu air yang terbaik dulu air Zam-Zam, kan. Ibu segala air, punca air ni semua, kan, daripada air Zam-Zam. Malah kehidupan seluruh alam ni dicipta daripada air, kan. Itu kita tahulah semua. Right. Jadi perasan tak bila kita minum air, kadang-kadang kita minum air perut kita berkocak, kan. Tapi cuba minum air Zam-Zam atau minum air yang bawah tanah yang fresh, air bukit, macam dekat jalan nak pergi Kuala Pilah ada air bukit, jalan nak pergi dekat Balakong nak pergi KL pun ada air bukit, kan, ada orang duk tadah, kan. So air ni kalau kita minum, kita akan tak berkocak. Air lemput tu tak berkocak. Air tu maksudnya diserap dengan cepat, dengan efisien sekali. So sebenarnya ada banyak faktor lah, tapi kita pasal ciri-ciri faktor yang ada dalam air, itu kenapa setengah air lebih menghidratkan sel kita, kenapa setengah air tidak menghidrat atau kurang, kan. So air yang menghidratkan sel kita lah yang bermanfaat untuk fungsi tubuh kita, banyak fungsi tubuh kita, organ-organ semualah, saya dah cakap tadi, kan, memerlukan air yang diserap ke dalam sel dengan efisien, begitu. Air yang menghidratkan sel. Dulu saya selalu terangkan kita kena makan makanan whole foods yang kaya mineral, yang ada retain kandungan mineral dalam kandungan makanan tersebut, dan juga air yang ada mineral sedikit, tak usah berpinggang air mineral, sebab kandungannya terlalu sedikit, tak ada rasa masin pun. Air Zam-Zam lagi payah, lagi paling tinggi kandungan garam mineral, tapi orang guna untuk rawat penyakit, alhamdulillah. So sebelum kita cerita pasal mineral electrolyte, kan, dipanggil macro elements dalam kandungan mineral yang terlarut dalam air itu. Yang utamanya adalah electrolyte, sodium, potassium, magnesium, kalsium, klorida, kan, klorida, fosfat, dan ada lagi lah sikit yang lain. Yang lain tu mineral-mineral yang unsur surih, micro elements. So kita tumpu pada yang kita untuk menghidratkan sel ni kepada mineral electrolyte, yang 4-5 jenis, potassium, sodium, kalsium, magnesium ni, kan. So bila kita makan makanan yang refined food yang tak ada mineral, dia buang mineral, jadi kita end up dengan badan kita kurang terhidrat, kurang daya hantar deliver ke dalam sel. Penting proses penghidratan sel kita supaya
air masuk sel, pergerakan air masuk sel, dia membawa bersama oksigen dengan nutrien untuk digunakan oleh sel bahawa kita bertenaga, cergas. Begitu. Kalau kita makan makanan yang refined food, kan, nasi putih, tepung putih, roti putih, kuih-kuih pun buat tepung putih, gula putih, minyak putih, semua tak ada kandungan mineral. Jadi kurang bermanfaat. Masuk juga dalam sel, bukan tak ada, kan, tapi kurang efisien lah, kan. Jadi sebab tu badan kita rasa lemah, cepat kekontangan, dehydration, kan. Sikit je kena musim kemarau sikit, panas sikit dah kena heat shock, kan. Badan dia tak robust enough, tak terhidrat. Itu dari segi elektrolit. Penting juga, elektrolit ni penting untuk membawa masuk cecair yang kita minum ke dalam sel, kan. Jadi sebab itulah kita kena minum banyak, 2 liter, 3 liter, 4 liter. Ada saya pernah jumpa orang minum 6 liter sehari, kan. Tak perlu sebanyak tu. Kalau kita minum air yang menghidratkan sel kita, kita minum secara sederhana. Bila kita dahaga, kita minumlah, kan. Tak dahaga, berapa nak minum, kan. Gitu keadaan dia. So apakah itu? Kita baru nak masuk. Apakah ciri-ciri air yang berkualiti ni? Seperti air yang ada pada air bukit, air bawah tanah, air mineral dalam botol tu, sebab dia dah lama, kan, dia dah proses UV, jadi kurang kualiti dia, kurang menghidratkan, kan. Tapi still boleh, sebab ada seorang itu dia minum air yang tak ada mineral langsung, air RO, hari-hari minum 2 liter, 3 liter air mesin RO, sampai ke tahap dia dah dehydration, badan dia lemah, layu tak larat langsung. Dia minum air lagi kering bibir, lagi kering tekak, kan, kulit kering. Terus minum air mineral, kan. So dia beli minum air mineral blue lah. Air biasanya minum blue ke Faiza ataupun Del Monte, kan. Minum terus, dia macam daun layu tu terus segar, daun tu segar. So ada manfaat juga air mineral dalam botol. Bukannya tak ada manfaat langsung, tapi air yang tak ada mineral langsung kurang bermanfaat sebab dia tak boleh menghidratkan sel. Maksudnya air tu tak boleh masuk dalam sel, tak boleh diserap, kan, secara efisien lah. Bukan tak masuk langsung, ada juga masuk, kan. Sebab dalam darah kita, plasma darah kita pun ada mineral, dia maintain, kan. Dia mesti ada ni. Alright. Okay. Apakah ciri air yang saya nak ketengahkan benda ni? Saya ada jumpa seorang doktor PhD lah di bahagian kejuruteraan fizik lah, apa benda entah laser ke nuklear macam tu. So dia cerita pasal easy water. Easy water. So saya tak pernah dengar lah perkataan tu, kan. Baru first time dengar, baru sebulan lebih lepas lah. So dia suruh saya buka satu YouTube seorang saintis, Jerry Pollack, Gerald ataupun Jerry Pollack. Dia ni bangsa saya tak ingat Jerman ke mana, tapi daripada universiti di US lah. Jadi profesor di bidang biochemistry, biomedicine, fizik dengan biologi. Dia ni expert tentang benda ni lah. So saya dengar dan buat research sikit. So buat dapat tangkap sikit lah tentang easy water yang dimaksudkan. So easy water ni adalah air yang punya structure yang paling halus. Structure yang kita tahu sebelum ni hexagon, kan. Air yang punya struktur hexagonal structure of water molecules. Air inilah yang dapat
diserap dalam sel dengan paling cepat, paling efisien. Dan air ni yang boleh digunakan oleh sel kita. Air dalam sel kita sebenarnya adalah air easy water menurut saintis ni, Profesor Dr. Pullock. Dia cerita begitulah. So, dan dibentangkanlah kejadian-kejadian alam semua dan macam mana kita boleh. So, easy water atau life water, cell water, biological water, functional water, ini merujuk kepada struktur air hexagon, ataupun air yang bertenaga, air hidup, air untuk kehidupan. Okay. So air easy water ataupun nama penuhnya exclusion zone atau exclusive zone. So dalam air ni kan dia ada 3 fasa. Kita belajar kimia dulu kan. Air dalam bentuk cecair yang biasa kita minum, cecair. Kemudian dalam bentuk wap, kita masak jadi wap kan. Itu wap air. Dan juga dalam bentuk pepejal, ais kan. Air, ais dan wap air. 3 bentuk yang kita tahulah sebelum ni. So menurut Dr. Pullock, dia ada fasa yang keempat air. Tadi kita tahu ada 3 bentuk air, 3 fasa air tadi kan. Air yang cecair, wap air dan ais. Dan ada yang keempat, itulah dia easy water. Easy water. So dalam air yang biasa ni memang ada zone easy water ni kan. Dan juga air yang neutral. Sebab easy water ataupun disebut structured water, bahasa Inggeris structured water, air yang berstruktur, yang distrukturkan secara hexagonal. H2O tu dia berbentuk kumpulan molekul hexagon, struktur hexagon. Alright. Jadi air ini dikatakan bercas negatif. Maksudnya OH minus lah. Air ini kaya dengan cas negatif dan mempunyai charge elektrik yang kecil lah, milivolt saja, bukan besar kan. Jadi dalam satu air bulk water, dia ada easy water punya zone, ada bahagian air yang normal, yang neutral, kemudian bahagian permukaan dia hidrofilik disebut, permukaan air yang hidrofilik. Kemudian dia ada zone yang bercas positif. Jadi kalau kita letakkan wire antara easy water dengan cas positif, dia akan menunjukkan pergerakan, ada current kecil, yang kecil lah, miliampere kot lah, dan milivolt, miliampere lah, sikit sajalah kan. Gitu. Jadi air ni boleh, air yang biasa ni kita boleh expand, kita boleh kembangkan zone easy water. Zone easy ni maknanya hexagonal punya zone dalam air ni, structured water dalam air ni, kita boleh expand. Boleh expand jadi besar, makin banyak lah zone hexagon water, zone easy water ni besar. Jadi lagi banyak easy water, lagi bermanfaat untuk sel kita lah. Itu secara teori dia begitu. Jadi air inilah yang diserap dan digunakan dalam sel, air hexagon, air yang kita minum tu. Jadi air easy water ataupun structured water ni dia bercas negatif, bercas negatif. Mana OH minus lah, ion hidroksil, bercas negatif. Dan kita tahu tubuh kita pun memang bercas negatif, ada current dalam sel kita, membran dan semua bercas negatif, protein semua.
kan. So protein dalam sel kita kan dikelilingi oleh air yang bercas negatif, baru protein tu boleh berfungsi. Enzim ke, otot ke, serat otot kan, mesti dia di dalam medium cecair yang bercas negatif begitu. So kalau kurang kandungan easy water dalam tubuh kita, dalam dalam sel kita kan, dalam tubuh kita, kalau kurang maknanya fungsi otot, fungsi saraf, fungsi otak, fungsi pengangkutan darah, sistem peredaran darah semua akan terganggu. Fungsi sistem pahadaman, sistem perkumuhan, organ-organ perkumuhan kita semua akan terganggu. So pentingnya easy water di dalam air minuman kita lah, supaya kita dapat bekalan air easy water okey, supaya dapat digunakan begitu. So kita cerita ringkas, pasal cerita panjang-panjang ni terlalu saintifik jadi orang tak berapa minat kan. Saya pun bukanlah saintis kan, nak cerita mendalam-dalam sangat macam Profesor Pulak tu, dia memang ada kaji benda tu, dia ahli fizik kan. So kita cerita secara ringkas dan kita nak manfaat kan. So kita dah tahu bahawa air yang paling bagus, air yang structured water, air yang berstruktur hexagon, easy water, yang bercas negatif ni living water, cell water. Ini merujuk pada benda yang sama lah. Semacam mana kita dapatkan air easy water ni? Sebenarnya dia ada dalam alam ni, Masya Allah. Ada dia sangat luas. Konsep easy water ni memang sangat luas, mudah dapat sebenarnya. Sebenarnya semudah dapat. Buah-buahan, sayur-sayuran yang segar mengandungi easy water yang banyak, yang lumayan, yang mewah. Easy water dia, zone easy water dia banyak hexagon, molekul air hexagon yang kaya. Dalam buah-buahan, sayuran hijau kan, yang segar memang ada air kan. Kalau macam buah temikai ada 90%, timun kan 95-96%, buah labu, buah jambu batu, buah semua ada air yang berstruktur ni, easy water kan. Jadi kita makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, tapi dengan syarat easy water ni akan berkurangan atau menguncuk ataupun termusnah struktur hexagon bila ada pencemaran bahan kimia ataupun racun, bahan toksin ataupun sisa racun pertanian, pesticide, herbicide, glyphosate, selalu kita sebut kan, heavy metal kalau banyak lah, sikit tak apalah kan. So dia akan mengganggu pembinaan structured water, gitu. So kita kalau boleh dapatkan buah-buahan, sayuran yang segar, jadi minumlah air kelapa kan. Air kelapa memang tak ada racun lah, tak ada orang nak spray atau pokok kan. Alright, pesticide orang spray pun kat lalang je, tu tak teruk sangat kan. Itu boleh musnahkan oleh bakteria-bakteria di dalam tanah, gitu. So minum air kelapa. Air kelapa adalah air yang kaya dengan air easy water, structured water, hexagonal structured water. Sebab tu bila kita minum air buah-buahan yang segar kan, sayur-sayuran, malah herba-herba juga, kita akan rasa segar badan kan. Segar badan, dan kita akan rasa pernafasan kita, sistem kardiovaskular kita rasa lebih efisien, dia punya function. Kita punya pernafasan tu rasa lapang, begitu alright. Jadi kita boleh rasa air zam-zam memanglah dah ada hexagon kan. Saintis Jepun dah buat kan hexagon dalam air zam-zam. Air bawah tanah kan, air bawah tanah dengan air bukit kan, yang
mempunyai air yang paling asli, paling berkualiti, yang bebas pencemaran. Itu paling tinggi kandungan easy water di dalam air tersebut. Begitu. Kan, air mata air. Macam air zam-zam, air mata air, bawah tanah kan. Itu. So, air dalam buah-buahan dan sayur segar pun membekalkan structured easy water. Yang manfaat untuk sel kita lah. So, apa lagi sebenarnya banyak. Dengan sinaran matahari terhadap air juga boleh mengstrukturkan molekul air menjadi easy water. Dia akan expand. Sebab cahaya matahari kan ada macam-macam spektrum gelombang sinaran kan. Ada UV, UVA, UVB, UVC lah, infrared, near infrared, far infrared kan. So untuk membentuk easy water dalam satu air, cahaya infrared yang jarak jauh, far infrared, khususnya 230 nanometer itu yang paling banyak menghasilkan easy water dalam air bila dikenakan cahaya. So proses alami dalam air hujan, lepas tu turun ke bumi kan, laut, semua kena cahapan matahari, lepas tu masuk kalau air bawah tanah masuk dalam tanah, kena batu, tu semua akan menghasilkan easy water. Batu-batuan pun ada dia punya sinaran gelombang infrared dia tersendiri. Setiap benda ni semua ada memancarkan sinaran infrared kan. So menurut Profesor Pullock ni, batu-batu kristal kan, marble, emas, perak, semua boleh menstrukturkan air menjadi easy water. So banyak benda That's why air bawah tanah, bila kita minum kita rasa segar, badan segar bawah tanah kan. Sebab proses air di permukaan kena cahaya matahari, lepas tu dia masuk dalam tanah, masuk dalam lapisan-lapisan batu-batuan kan, macam-macam jenis batuan, tu semua membina easy water, structured water yang mewah, yang luas, begitu. So minumlah air bukit yang bersih lah, air bawah tanah yang bersih, yang segar, yang bau lah. Itulah mempunyai kandungan easy water yang paling banyak kan. Alright, jadi mudah dan sebenarnya structured water ni juga dihasilkan di dalam mesin-mesin penapis. Mesin-mesin penapis juga menghasilkan structured water lah kan. Khususnya mesin yang menggunakan proses elektrolisis kan, dia menghasilkan potential ORP yang negatif, menghasilkan molecular hydrogen dan juga structured hexagonal structure of the molekul air. Molekul air yang berstruktur, structured water, maknanya air easy water yang mempunyai structure hexagon. Hexagon tadi So sebenarnya air mesin penapis pun begitu, tapi setiap mesin dia ada dia punya material dia, lapisan-lapisan dalam cartridge kan. Dia ada cartridge carbon, activated carbon yang buat pada tepung kelapa. Lepas tu ada batu yang buat pada seramik kan. Lepas tu batu-batuan, macam-macam batuan lah kan. Itu semua untuk selain daripada menapis bahan-bahan pencemaran, ada batu-batuan yang khusus boleh membentuk easy water tu kan, dengan molecular hydrogen. So sekarang ni famous molecular hydrogen, nanti kita cerita bab lain yang tu. So maksudnya mesin penapis juga ada yang menghasilkan hexagon, macam air Causeway kan, air Kangen water, Angkang daripada Korea, Kangen daripada Japan banyak brand Lepas tu Hijrah, yang ada sertifikat halal kan. Hijrah water juga dia ada molecular hydrogen,
Bila ada molekul hidrogen, ada ORP minus, mesti dia membentuk easy water, ya. Jadi mudah sebenarnya. Jadi kita nak kena tahu, nak pilih macam mana kan, ikut bajet kita lah. Yang mudah kita makan buah-buahan, sayuran yang segar, itu paling mudah kan. Right. So penting air ni untuk kegunaan sel tubuh kita lah. Kita akan rasa beza. Air ni kita minum, dia halus dan dia membasahi tekak kita, dan dia akan menghilangkan rasa dahaga. Lama kita minum air, lepas tu kita tak mau minum. Kalau minum air yang kurang kandungan easy water dia, yang kecil, yang menguncup kan, air yang tak berkualiti ni lah, yang tak ada structure water ni, maka kita sentiasa sekejap nak minum, kering je kan. Macam seolah air tu lalu je, dia masuk serat dalam darah, dia lalu, dia tak masuk dalam sel, tu kencing kan. Kan? Alright. Okay. So sebenarnya luas lagi, banyak lagi. So salah satu daripada air ni, saya punya pemikiran lah, saya punya agak, air labu sayung juga membentuk easy water, sebab dia buat patah liat. Mungkin ada sinaran infrared yang dipancarkan ke dalam air, membentuk structure easy water. Sebab bila kita minum air tu, kita rasa sangat segar dan sangat terhidrat tubuh kita kan, selain daripada sedikit mineral yang terlarut. Dan mineral elektrolit yang terdapat dalam air juga meningkatkan keluasan easy water dalam sesuatu air. Itu pun satu faktor. So, banyak benda yang mempengaruhi zon keluasan easy water dalam sesuatu air. Alright. Okay, nak habis dah pun. Kita sambung lagi insya-Allah. Sesi kedua lah